Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kita jumpa sekali lagi kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan semua. Nama saya Syahrin Ahmad, pemilik portal falakonline.net yang juga merupakan communicator astronomi, penggiat astronomi lebih daripada 30 tahun. Jadi saya sekarang berada di Balai Cerap saya di rumah, dan pada malam ni insya-Allah kita akan membulan. Di mana kita akan meneropong bulan, istilah yang tidak akan diiktiraf oleh Dewan Bahasa, tapi tak apalah, kita suka-suka lah membulan, yang mana kita akan cuba menerokai permukaan bulan dengan lebih dengan jarak yang dekat. Dan berdasarkan cuaca di Kuala Lumpur, petang tadi hujan, tapi sekarang boleh nampak bulan di celah-celah awan. Jadi kalau kita perhatikan dalam gambar ni, ada ketika bulan tu dia terang, ada ketika dia pudar, dan kita boleh juga lihat pergerakan awan di sebalik tu bulan tu. Jadi kita akan cuba melihat seberapa banyak features ataupun kawah-kawah yang ada di bulan, dan saya berpandukan kepada sebuah perisian percuma yang kita panggil sebagai Virtual Moon Atlas. Okay? Saya type dekat dalam komen ni dia punya link sekejap saya buka. Virtual Moon Atlas. Okay, saya letakkan dalam komen Dia merupakan sebuah perisian yang menunjukkan, memaparkan peta bulan. Okey. Jadi peta bulan yang kita boleh kenal pasti nama kawah-kawah dia lah. Sebagai saya secara peribadi memang saya tak hafal semua nama kawah kat bulan ni, mungkin 2-3 je boleh kawan. Yang lain-lain tu memang tak berapa nak hafal sangat. Belum betul-betul nak menghafal lah. Okey. Jadi insya-Allah malam ni kita akan cuba tengok satu persatu. Kita tengok apa nama kawah tu, kita tengok apakah bentuk yang menarik dekat kawah tu, dan kalau boleh kita dapatkan maklumat daripada software tadi tu, kita akan cuba lihat saiz kawah tu. Okay, dia punya saiz. Okay, jadi bagi yang baru masuk, kita akan buat cerapan live bermula sekarang, sehingga tengoklah, bantunglah setengah jam ke 1 jam ke, bantung pada keadaan cuaca lah. Tapi mudah-mudahan cuaca macam malam ni macam sedikit okey lah. Okay, sedikit okey. Jadi kalau tak dengar suara saya ke, ataupun tiba-tiba perlahan ke apa benda ke, kalau boleh minta tolong komen, beri komen, beri feedback. Pasal saya tak ada pakai speaker, jadi tak pakai headphone, jadi tak tahu macam mana suara sebenarnya. Okay? Dan live ni akan saya upload dekat YouTube di dalam resolusi yang lebih tinggi lah. Saya tak pasti kenapa dalam Facebook tu bila kita upload, dia tak upload HD, dia SD saja. Saya pun pelik kenapa. Okay, tak tahu kenapa. Okay, jadi mula-mula izinkan saya buat sedikit pembetulan fokus supaya kawah-kawah di bulan ni lebih jelas. Kalau kita lihat di sini, dia punya bentuk dia tu tidak begitu jelas. Jadi kita cuba buat pelarasan fokus. Okay, saya cuba cari kawah yang mudah-mudah sikit. Okay, jadi kalau nak kongsi live ni, boleh kongsi kepada kawan-kawan semua. Baru teringat, saya pun akan sharekan dekat Falak Online. Selalu saya terlupa nak share benda ni. Okay? Jadi saya sharekan dulu. Kat mana butak share ni? Pelik juga. Okay, kejap saya cari. Okay, saya share dulu dekat page Falak Online. Bismillah. Okay, live cerapan bulan dari Balai Cerap. Okey, saya fokus sekejap. Okey, itu dia. Jadi kalau siapa-siapa yang dapat lihat tadi,
fokus adalah satu faktor yang amat penting di dalam cerapan kita, okay? Di mana kalau kita tak fokus ataupun dia fokus lari sikit je pun, kita dah akan tidak dapat lihat banyak benda. Kita apa tu, rugi kan. Kita kena betul-betul fokus cantik, baru kita akan dapat lihat permukaannya. Okey, jadi inilah permukaan bulan yang kita lihat. Dia baru melepasi fasa separuh, maknanya dia lebih sikit. Okey, dan kita perhatikan, kita gerak-gerak dulu, mudah-mudahan langit konsisten. Kita lihat apakah yang ada dekat permukaan bulan. Kita seperti mana yang saya sebut beberapa hari lepas, permukaan bulan ni bahagian utaranya adalah lebih menggerutu lebih banyak kawah berbanding dengan bahagian selatan lebih banyak kawah berbanding dengan bahagian utara. Jadi yang sedang kita lihat sekarang ni adalah bahagian utara bulan. Okey, kutub utara adalah lebih kurang kutub utara dia. Jadi kita lihat macam-macam ada dekat situ. Okey, dan kalau kita tengok di sini, kita sedang melihat di dalam kawasan permukaan bulan ada 3 kawah dekat tengah-tengah tu. Yang mula-mula tu yang dipanggil apa peta bintang ni terlampau detail. Mare Imbrium. Okey, Mare Imbrium ni, Mare. Kalau boleh lihat saya punya mouse ni, saya tak pasti boleh lihat mouse juga. Kalau saya gerak-gerak mouse, boleh nampak tak? Okey, ini adalah satu kawasan dipanggil Mare. Mare ni zaman dahulu, ini bahasa, saya tengok bahasa, bukan bahasa Inggeris, tapi Mare tu merujuk kepada laut. Okey, pasal bila orang zaman dulu tak ada teropong, dia tengok bulan, dia nampak macam ada kawasan gelap, kawasan terang. Jadi yang kawasan gelap tu dia ingat laut, jadi dipanggil Mare. Dan Mare ni, laut ni dipanggil sebagai Mare Imbrium nama dia. Okey, Mare Imbrium yang besar ni lah. Separuh kita dapat, pasal separuh lagi waktu siang, separuh lagi tengah waktu malam. Okey, dan di kat tengah-tengah ni ia adalah 3 kawah yang macam 3 serangkai ni kan. Ya, saya cuba zoom sikit, nampak gayanya macam ada awan sikit. Tak apa, kita slow tengok. Okey, itu dia. Okey, ini ada 3 kawah yang apa tu, detail. Okey, saya cuba zoom lagi. Tak boleh nak zoom lagi . Okey, yang tengah-tengah ni dipanggil sebagai tengah-tengah yang paling besar ni dipanggil sebagai Archimedes. Okey, Archimedes. Bawah dia adalah Autolycus. Sebelah dia ni Aristillus. Jangan tanya saya kenapa dia nama macam tu, dah macam gitu nama dia, terima je lah. Okey, jadi kalau kita lihat ni, Archimedes ni adalah antara kawah yang memang senang kita boleh lihat. Okey, sebab dia ada kawan dia 2 kat bawah tu, dan sebelah ni adalah satu banjaran gunung. Okey, dipanggil sebagai apa nama dia, saya pun tak ingat lah, saya tak pasti sikit. Saya cuba zoom keluar sikit. Mount Bradley tak silap, saya betul. Dia ada satu nama banjaran ni. Okey, nama banjaran. Ini tak apa, ini kekurangan saya memang bab bulan ni, nama-nama dia memang saya tak begitu mahir sangat, tak hafal jadi minta maaf banyak-banyak, tapi saya cubalah setakat mana yang boleh bantu. Apa tu, bahasa Latin Arif, bahasa Latin. Jadi itu satu banjaran. Yang saya ingat ini adalah banjaran ni panjang dia 500 km. Banjaran ini panjang dia 500 km. Saya tengah gerakkan mouse ni. 500 km. Okey, maknanya dia sepanjang macam apa, KL ke Perlis, lebih kurang macam itulah. 500 km dia punya panjang ni. Okey, dan kawah yang besar ni Archimedes ni, kalau kita lihat maklumat yang diberi oleh perisian Virtual Moon Atlas ni,
Saiz dia ada 83 km diameter. 83 km. Bayangkan. Saya cuba zoom sikit lagi. Ni dia. 83 km kawah ni. Bayangkan betapa besarnya kawah ni berbandingkan dengan kita. 83 km tu agaknya besar mana. Kan. Kalau daripada KL ni, KL sampai mana tu? KL sampai Seremban kot. Okay. Mungkin sebelum sampai Seremban sikit lagi. Seremban 2 saja. Itulah besar diameter kawah ni. Okay. Dia punya besar ni. Tengoklah, insyaAllah kalau cuaca dia semakin okey, saya akan tukar lens teleskop ni, kemudian kita akan zoom lagi dekat. Okay, pasal sekarang ni bila kita zoom ni, dia zoom digital zoom, maknanya dia orang kata berdasarkan kemampuan teleskop yang ada lah. Okay, kita kena tambah lens sikit baru nampak okey sikit. Okay, ni bila kita zoom keluar ni, kita akan nampak dia punya kawasan yang kita sedang lihat ni di bahagian tengah. Saya cuba buat zoomkan benda ni. Okay, ada garisan ni kan. Okay, kita tengah target itu dia kawah ni. Okay, itulah kawah Archimedes. Okay, Dak Nam kata apa? Luna Maria ke Maria disebabkan wujudnya Mare ni adalah disebabkan ada volcano gunung berapi yang meletup yang telah melicinkan kawasan tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, melicinkan kawasan dia. Okay, jadi kita boleh lihat betapa bestnya ni. Dan cuba kita lihat ni di sebelah utara Archimedes ni, ada satu garisan. Okay, kita cuba zoom dekat garisan ni. Zoom sikit. Okay, itu dah. Nampak? Ada macam satu garisan panjang. Okay, saya cuba adjust sikit dia punya mungkin ni supaya tidak terlampau ni. Itu dia. Nampak? Ini adalah satu dipanggil sebagai apa istilah dia? Dia macam valley lah, macam cerun-cerun, macam satu lurah yang panjang. Okey, dipanggil sebagai Vallis Alpes. Okey, panjang dia adalah 130 km, lebar dia 11 km. Panjang dia ni 130 km ni, daripada ujung ni. Saya agak lah, kalau kita lihat kita cuba zoom sikit. Daripada atas ni sampai ke bawah ni 130 km. Okay. Jadi bayangkan dia punya besar dia macam mana. Saya rasa macam cuaca macam okey ni. Jadi saya cuba kita tengok dulu, kita pusing-pusing dulu, tengok keliling kat bulan ni apa yang best. Lepas tu saya akan tukar lens je. Okay. Tukar lens, kita bagi zoom dekat sikit. Okay, ini dia kawasan bulan. Kita pergi ke kawasan selatan. Okay, kita ke selatan. Kita lihat makin ke selatan kita makin banyak kawah. Dan kawasan belah selatan ni memang saya surrender. Saya tak tahu, susah nak kenal pasti dia punya nama kawah dia, pasal banyak sangat kawah. Poning kepala dan okay? Dia menggerutu-gerutu kan. Dia menggerutu, dia macam apa tu, tak basuh muka dah, kecil-kecil tak basuh muka macam tu lah, dia muka dia macam tu lah kan. Okay? Tengok tu dia punya permukaan dia. Kemudian kalau kita lihat sebelah baratnya, okay, disebabkan bahagian barat bulan sedang mengalami tengah hari, jadi cahaya dia terang, jadi kita kena rendahkan sikit exposure, baru kita nampak dia punya ciri-ciri permukaan dia. Okay, macam dia. Dia punya bentuk bulan dia tu di bahagian baratnya, di bahagian baratnya tu sedang disimbahi oleh cahaya matahari. Okay? Okay. Kemudian kita zoom keluar sikit. Okay, kena ingat saya sedang menggunakan teleskop yang dia punya
panjang focal length dia adalah 900 mm. Okey, ni 900 mm. Umpama lens kamera 900 mm. Inilah dia, besar dia ni. Okey. Jadi itu sebabnya kita tak dapat lihat keseluruhan bentuk bulan bulat, tak ada, pasal tak muat. Itu dia. Okey. Jadi sekarang saya akan tukar lens. Kita akan zoom lagi dekat. Okey, tunggu jap. Okey, jadi sekarang kita zoom lagi dekat dan kita tengok siapa boleh ingat bentuk yang 3 kawah yang tadi tu. Ini dia, kita cari kembali kawah yang tadi tu. Tak jumpa dah. Okey, itu dia. 3 kawah yang terang tadi tu. Kemudian bila kita zoom ni, dia jauh lebih detail lah, jauh lebih detail berbanding tadi. Sebab tadi kita paksa dia, jadi dia tak boleh, tak mampu nak zoom. Jadi inilah kawah yang bernama saya tak apa nama dia, Archimedes. Okey, Archimedes. Itu dia. Jadi kalau saya suka bila tengok bulan ni, bila time dia bukan bulan penuh, macam sekarang lah, bulan separuh, bulan lebih sikit pada separuh, bulan sabit. Sebab apa tahu? Pasal kita boleh lihat dia punya permukaan dia tu sungguh sungguh 3D, sungguh 3 dimensi. Kita boleh nampak ada bayang-bayang. Nampak tak kawah ni? Kita tahu kawah ni adalah satu lubang, dikeliling dia tu ada macam dinding bulat. Okay? Jadi kalau sudut matahari tu rendah, jadi dia akan kena pada sisi yang sebelah sini, bayang-bayang dia akan jatuh ke dalam. Jadi kita lihat ni bayang-bayang bukit puncak-puncak lurah bahagian sisi yang belah bawah ni. Dan kita boleh lihat bayang-bayang tu bukan betul rata, dia menggerutu-gerutu, menunjukkan bahawa dia punya sisi dinding keliling dia ni ada macam puncak gunung lah. Dan pasal ni adalah 83 km. Okay, 83 km, bayangkan. Dan kalau kita lihat ada macam seketul benda ni, saya cuba gerakkan yang merah ni. Ni kita tengok ni kan. Okay, saya tunjuk ni. Ini benda tu, nampak tak dia punya lurah dia tu? Dia macam putih tapi dia macam ada macam piramid, kan, dia macam ada triangle. Maknanya dia ada satu benda yang curam tinggi. Okey, bayangkan betapa jaggednya permukaan bulan. Okey, jadi itulah Rosyawati dia beritahu melihat kebesaran Allah. Betul lah yang kita lihat ni, bulan ni duduk sebelah kita je, seberang jalan kita je kan, bumi dengan bulan atas kita je, tak sampai lebih kurang 400,000 km, tak jauh. Okay? Tapi beza benar dia dengan kita kan. Kita boleh hidup, ada udara, tapi dia ni memang tidak ada apa-apa.
Jadi apa yang Allah nak tunjukkan kepada kita? Itu sebab kita kena perhatikan benda-benda macam ni kan. Kita kena fikir lah, kena fikir. Fikir, kita renung, kita lihat apakah rahsianya Allah cipta bulan ni. Bila kita pandang, bukan sekadar pandang kan, kita kena tengok lah, kita kena understand lah kan what's going on kan. Kenapa Allah cipta dia macam gini kan, macam ni. Okay, kita keluar sikit. Kita nampak tu dah ada yang lurah tadi tu. Lurah pula yang banjaran gunung 500 km tu. Jadi gerak sikit. Okay, nampak. Okay, saya cuba tu buat white balance tu. Okay, ni merah sangat tadi. Okay. Ni macam warna natural sikit kot. Okay. Itu dia bulan. Okay. Bulan, Masya Allah. Kita upkan sikit exposure. Terang sangat. Okay, kita gerak ke sebelah selatan dia. Okay, perlahan-lahan kita tengok ada lagi banyak lagi benda-benda macam tu kan. Tapi itulah tempat bahagian orang kata siang dan malam dia tu, bahagian maghrib lah, bahagian maghrib tu yang best. Saya suka sangat tengok bahagian maghrib dia, pasal kita boleh nampak dia punya bentuk betapa tidak ratanya permukaan bulan ni. Okay? Ni kita dah mula menghampiri ke kawasan sebelah selatan bulan. Ini dah masuk ke kawasan kutub selatan ya. Saya pernah post beberapa gambar permukaan bulan jarak dekat wall Facebook saya tahun lepas kot, tak ingat kot. Okay. Adalah ni kawasan ni lah, kawasan yang sama lah. Kalau nak tengok juga, saya memang ada dekat dia di dalam saya punya Flickr saya, shahgazer.net. Okay. shahgazer.net, dia akan pergi ke saya punya Flickr, page Flickr saya. Dekat situ ada gambar-gambar, boleh tengok lah, Okay. Tengok kita boleh kenal tak nama benda ni. Masalah juga ni bila dah kawah banyak sangat ni. Kita tengok, kadang-kadang dia dah macam banyak sangat ni, kita surrender je lah. Okay. Tapi rasanya Moretus. Okay. Yang kawah yang ni, okay, saya cuba gerakkan yang merah ni. Ni dia kan. Kawah ni kalau berdasarkan peta bulan ni adalah kawah bernama Moretus, yang saiznya adalah 114 km diameter. 114 km dia punya diameter dia. Okay. Dia punya height dia 5,000 kaki tinggi dia. Tinggi kawasan keliling dia ni, kawasan keliling ni dia 5,000 kaki kalau tak silap lah. Itu yang saya faham lah, 5,000 kaki tu. Okay. Jangan main-main. Okay. InsyaAllah saya gerakkan sikit, bagi dia tengah, bagi dia center. Ni kawah yang ni. Okay. Kita cuba tengok dia terang sikit. Ini terang sangat kan, tak kawah tak. Okay. Kalau kita upkan exposure pun macam itulah dia. Okay, ni kawasan selatan bulan ni.
Okey, soalan daripada Tuan Muhammad Arif kata anak bulan muda arah bulan yang mana? Anak bulan muda arah bulan yang mana? Arah utara ke selatan bulan? Macam mana tu? Anak bulan maknanya yang bahagian anak bulan yang bercahaya tu adalah bahagian barat bulan, sisi barat bulan. Okay? Yang kita tengok sekarang ni, ini bahagian utara. Kalau kita pergi ke kanan tu, macam ni nak ambil dari situ turun bawah ni, turun ke bawah ni, kita sedang melihat dia punya sisi bahagian ini kan, ini adalah sisi bahagian barat dia. Jadi kalau ketika anak bulan tu, sinaran cahaya dia tu sikit dekat sini je lah, hujung ni je. Maknanya kita nampak bahagian malam mana-mana, lepas tu cahaya matahari baru nak kena sikit dekat tepi sisi dia tu. Itulah anak bulan. Okey, dia mencahaya dia. Tuan Muhammad Adib kata boleh tak tunjuk kawasan belahan bulan? Memang dah ramai dah kata ada tak garisan. Saya tengok selama ni tak ada pun nampak garisan. Okay? Boleh tengok sendiri. Sekarang ni boleh tengok sendiri bulan yang ada ni, ada tak nampak garisan? Saya tak pernah nampak garisan tu. Jadi saya tak pasti orang yang menunjukkan gambar tu gambar apa. Saya nak kata gambar apa. Kan, pasal kita tahu kejadian bulan terbelah ni memang berlaku kan zaman Rasulullah kan, dan dia adalah mukjizat. Tapi orang duk asyik share gambar yang mengatakan gambar belahan bulan, tapi saya cari gambar belahan bulannya, saya ambil gambar sendiri tak jumpa. Kan, jadi wallahu alam, saya tak tahu. Okey, memang tak jumpa. Cuba boleh tengok sini lah. Okay? Kita gerak-gerak bulan ni kan, kita tengok mana kawasan dia. Saya tak pasti, memang saya tak tahu kat mana. Kita gerak kat sini. Sekejap, saya cuba terangkan sikit. Jadi itulah dia, benda macam ni kan. Saya memang galakkanlah kepada semua, kalau boleh tengok sendiri bulan, tengok permukaan dia kan, tengok adakah betul ke tak. Kadang-kadang orang duk cerita-cerita viral-viral, dia share gambar, dia cerita tu betul kan, cerita belahan bulan tu betul, tapi dia punya hujah, dia menggunakan gambar yang entah apa dah. Kan, kita tak tahu gambar tu asal-usul daripada mana, siapa yang ambil kan, kawasan mana, apa dia kan. Jadi kita kena merhatikan dia dalam keadaan betul kena tengok betul-betul lah kan. Okay? Supaya kita ni jadi orang kata umat yang berilmu lah kan. Kita jangan share benda-benda yang kita pun tak pasti ada ke tak. Jadi kalau orang tanya saya nampak tak, saya kata memang tak nampak. Saya tak nampak lah. Kalau orang dia nampak, orang alam lah kan. Kalau dia nampak, boleh tunjukkan saya dekat sekarang ni kat mana kan, kita boleh tengok sama-sama. Tapi memang saya tak nampak, Allah alam. Okay? Okay. Alamak, ada awan. Okay, saya cuba tukar balik. Bila ada awan ni dia tak clear, saya tukar balik kecil sikit. Ni dia, kita zoom keluar sikit permukaan bulan. Kalau nak keluar lagi, zoom lagi kecil boleh kan, kalau kita nak tengok mana kawasan belahan kan, ada ke tak ada. Okey, saya zoom lagi keluar. Saya kena tukar teleskop kalau boleh nampak dekat dalam paparan ni. Okey, kita ada, kalau nampak lah kan, kita ada teleskop yang kecil atas tu. Okey, kita akan tukar teleskop yang kecil atas tu. Okey, sekejap ya.
Okey, so ini adalah gambar bulan daripada teleskop yang lebih kecil. Focal length lebih kecil, jadi lebih pendek. Bila lebih pendek, kita akan dapat lihat keseluruhan bentuk bulan. Okey, jadi bentuk bulan tu kita dah tadi kita zoom dekat. Dan tadi bila kita zoom dekat tu kita nampak sebiji dia punya kawah tu. Tapi sekarang ni kita guna teleskop yang kecil sikit, jadi kita boleh zoom, bukan zoom lah, kita keluar ke belakang sikit, nampak seluruh permukaan bentuk bulan. Okay, kalau bulan penuh memang tak muat lah, bulan separuh dia boleh muat. Okay, jadi kita boleh lihat dia punya permukaan dia. Saya cuba ni agak ni sikit lah, mencabar sikit pasal dia punya kecerahan dia tu beza-beza. Okay, kecerahan yang bahagian bawah tu terang, lepas tu bahagian yang atas tu tak terang, jadi kita nak balance kan tu dia payah sikit. Okay, tunjukkan Apollo 15 landing kat mana saya pun tak ingat lah dekat kawasan mana. Saya cuba search dekat peta bintang ni ada ke tak? Peta bintang lah, Apollo. Tak ada lah. Tak pastilah kat mana kena carilah, kena google lah dia lagi. Okay, okay, so ini bulan dalam keadaan bulan separuh, sedikit lebih daripada separuh. Okay, kita boleh lihat. Jadi kalau langit okey menjelang minggu depan, kita akan dapat lihat dia makin besar, fasa dia makin besar. Okay, dan kita akan sampailah fasa bulan penuh. Jadi harapnya masa bulan penuh tu kita akan dapat tengok. Dan sekali lagi masa tu kita akan cuba lihat, orang kata garisan bulan terbelah tu ada kat bulan ke tak kan. Jadi kita boleh tengok sendiri, kita tengok satu-satu macam mana rupa dia kan. Kalau dia terbelah kat depan ni mungkin boleh nampak, kalau belah tepi memang tak nampak lah kan. Tapi adakah ia sama seperti apa yang disebarkan oleh orang menerusi gambar-gambar yang kita tak pasti betul ke gambar tu merujuk kepada belahan. Itu yang penting. Itu bagi saya benda macam tu lah kita kena tahu. Dia kata gambar ni macam ni, apa dia, dekat mana kawasan bulan dia tu, dekat mana kawasan yang menunjukkan rekahan tu. Lepas tu kita tengoklah sendiri kan. Kita tengok dalam ini bukan gambar, ini adalah live daripada teleskop ni. Jadi kita tengok sendiri ada ke tak nampak benda tu. Jadi benda tu kita kena kaji lah, sikit kita kaji. Dekat Archimedes sedia. Dekat situ Archimedes sedia. Okey, kawasan lapang tu kan rasanya ada nama ada. Tak apa, nanti kita tengok lah. Okay, saya tengok soalan ada soalan ke tak. Okay, malam ni tak ramai masuk awal sangat kot. Bos 9.30 selalu orang masuk, 10 tu ramai. Waktu bulan penuh buat lagi ke tak, insya-Allah kan. Kalau langit okey, kita akan buat lagi bulan penuh. Okey, insya-Allah. Kerana pada cuaca lah. Ini pun tak sangka juga. Ini ingatkan tadi hujan petang tadi, daripada pagi tadi berawan kan. Lepas tu awan nipis semua, macam tak clear langsung. Nak tengok Venus pun susah. Lepas tu nak maghrib tadi, petang tadi hujan kan. Ingatkan tak clear, tengok clear pula. Okey, alhamdulillah. Live gerhana bulan tak insya-Allah, tapi tak tahulah pasal ni adalah gerhana bulan penumbra. Okey ni sama bagi yang tak ni, yang apa tu tak pasti kita akan ada live gerhana bulan. Kita ada gerhana bulan penumbra. Okey, gerhana bulan penumbra tak minggu depan. Tapi penumbra tu gerhana yang tidak nampak dengan mata kasar sangat lah. Tak nampak dengan mata kasar. Okey,
saya tak pasti adakah video saya okey ataupun dia sangkut-sangkut pasal nampak dekat sini macam sangkut-sangkut. Okey, boleh bagi feedback sikit kalau tiba-tiba dia tersangkut ke apa ke. Okey, Tuan Samsudin kita sudah masuk. Dia ni otai live bulan ni, jangan main-main ni. Okey, macam mana cuaca sana? Teleskop ada teleskop. Okey, boleh buat live nanti. Tapi itulah, gerhana bulan ada ke tak tengok macam mana keadaan. Tapi gerhana matahari nanti yang akan berlaku tak lama lagi, ujung bulan Hijri nanti lah, ujung bulan Ramadan ni, ujung bulan Syawal ni, insya-Allah kita akan usahakan sekali lagi buat cerapan bersama-sama, live gerhana matahari daripada banyak balai cerap seperti mana yang kita buat masa cerapan anak bulan 1 Syawal itu kan. Kita cuba usahakan lah buat macam tu juga. Kalau tak dapat ramai-ramai pun pastinya ramai yang akan buat live masa tu, jadi kita boleh pilih lah mana yang kita nak masuk. Okey, bergantung pada cuaca. Kita tak boleh nak janji sangat lah. Kalau tak ada PKP ni, selalunya cerapan kat KL ni dia buat dekat planetarium kan, planetarium akan buat. Okey, jadi banyak ruang lah, banyak tempat yang boleh buat. Okey, jadi tunggulah macam mana nanti, kita tengok macam mana. Okey, video clear, alhamdulillah. Okey, cuaca tak cantik itulah. Cuaca kita ni macam, saya tak pasti lah, macam jerebu siang tadi macam jerebu tapi awan nipis. Okey, ni bulan, bagi yang baru masuk, inilah gambar bulan. Tiba-tiba ramai masuk ni. Okey, ni adalah live cerapan gambar bulan, live bulan. Kalau tak percaya dia kata ni gambar lah, okey, siapalah, saya gerak-gerakkan kiri kanan, goyang-goyangkan. Okey, ini adalah daripada teleskop yang dipasang di belakang saya. Okey, saya cuba saya gerakkan ni sekejap kalau boleh nampak lah. Okey, jadi kita ada 2 teleskop. Yang besar yang bawah tu ni, yang macam warna gelap sikit tu, dia hijau gelap tu, yang atas tu putih. Sekarang ni adalah view daripada teleskop yang atas putih, yang kecil. Kamera yang merah tu, itulah kamera dia. Tengok saya boleh zoom ke tak dekat kamera tu. Boleh zoom sikit kot. Okey, jadi apa kata, kalau gerak mau tak nampak. Jadi teleskop sekarang guna teleskop yang kecil. Kejap lagi kita akan tukar kembali kepada teleskop yang besar. Teleskop yang besar ni pun dia akan ada dua lens. Satu lens yang kita gunakan dia sebagai 900 mm. Kemudian kita akan buat lens yang kedua yang kita panjangkan dia lagi, menjadikan dia 1800 mm. Jadi sekarang ni 420 mm focal length. Kejap lagi tukar jadi 900 mm. Kemudian kita tambah lens, dia akan jadi 1800 mm. Okey, ingat dia ada tiga mode cerapan kita akan buat. Okey, jadi kita tengok tadi kita dah masuk pembukaan dekat. Jadi kita akan buat yang jauh lah. Okey. So, muka besar sangat muka ni tak penting. Okey. Time PKP ni kena ada surat baru boleh mencerap gerhana matahari kat luar. Kalau tak ada, mencerap kat depan rumah je. Tak apalah, kita buat mencerap dalam besin. Jangan tengok dalam besin lah. Yes. Saya guna ZWO 120 MCS punya kamera warna merah tu. Okey, jadi ini bulan, cuaca cantik. Jadi saya akan tukar kembali kepada view yang lebih dekat. Okey, saya tukar sekejap. Tunggu sekejap.
Okey, jadi ini adalah view daripada teleskop yang hitam tadi tu, yang bawah tu, pada focal length 900 mm. Okey, betul, 900 mm. Okey. Jadi kita boleh nampak bezanya tadi kita boleh nampak keseluruhan bentuk bentuk bulan separuh. Tapi sekarang kita nampak hanya sebahagian bulan, jadi kita kena gerak kiri kanan macam itulah. Oh, jadi cuaca tengah, alhamdulillah cantik. Saya nak tunjuk ada satu kawah ni. Kawah ni best ni. Kawah ni kalau kita tengok daripada jauh ni, bentuk dia macam komet. Okey. Nampak kawah ni. Ada kawah ni. Saya buat tandakan ni. Ni. Okey. Saya tandakan X tu. Kita tengah tengok dekat situ. Okey. Itu adalah kawah. Kalau kita tengok sikit ni macam bentuk komet pula, ada ekor pula kan. Okey. Jadi kawah tu dia panggil sebagai kawah Messier Twins. Okey. Messier Twins ni adalah sekejap apa benda lain jadi macam ni. Messier Twins ni adalah kawah yang kecil je, 13 km dia punya saiz je. Yang ni yang kecil ni kan, yang kecil ni tengah-tengah ni 13 km je, kecil je. Tapi dia kenapa bentuk ekor macam tu? Dia percayai ketika serpihan asteroid yang jatuh di atas bulan dekat yang menghasilkan kawah tu, dia jatuh pada sudut yang sengit. Bila jatuh sudut yang sengit, jadi bila dia sudut sengit, lepas tu dia punya yang bersepai tu, yang tanah yang bersepai ke sebelah sana. Bila dia bersepai sebelah sana tu, dia jatuh balik, nampak macam ekor. Okay. Dia macam bersepai ke sebelah sana lah. Dia bukan jatuh direct macam ni, jatuh sengit. Okay. Jadi kawah-kawah ni pun kalau kita lihat dia dia punya cerita-cerita dia. Dia jatuh straight ke, jatuh sengit ke, dia boleh kalau kita kaji benda ni, kita boleh faham macam mana, apakah yang berlaku terhadap kawah-kawah tu. Ada orang ni buat dia study kerja dia bulan lah. Dia punya kerja dia study bulan punya kawah, apa benda semua. Memang kerja dia tu je. Dia punya apa kata rajin tak rajin diorang ni. Okey, saya cuba tengok ada tak komen-komen dekat page Fala Online ni. Sekejap kerja saya scroll kejap bagi saya masa sikit nak tengok. Okey, tak ada komen. Okey, tak apalah, no worries. Okey, ni bulan. Jadi kita lagi sekali kita akan pergi terbang ke arah kawasan siang dan malam bulan. Ini ada 6 kita pergi tempat yang tadi dekat di mana mendaratnya misi-misi angkasa dekat bulan tu. Saya tak clear sekejap gambaran tak fokus ke apa ni, sekejap je. Kat mana dah nak? Selatan. Okey, saya cuba Google dah.
Okey, tak nampak lah peta yang elok. Tak nampak lah. Susah nak nampak lah. Okey, tak apa. Dekat Mount Hadley dekat Mount Hadley area sini lah dekat bawah apa tu, Archimedes, kawasan ni lah kot. Saya cuba tandakan ni. Mungkin kawasan ni kalau ya yalah kot. Okey, ada soalan. Syarifah Dalilah, ada tak kemungkinan kesan belahan bulan itu berubah tertutup kesan daripada gerakan angin? Okey, di bulan tidak ada angin sebab bulan tidak ada udara. Okey, angin wujud disebabkan pergerakan udara. Perbezaan tekanan udara menyebabkan udara bergerak menghasilkan angin. Di bulan tidak ada udara. Jadi kalau benda tu jatuh, macam kawah ni jatuh, kawah-kawah bulan ni adalah berumur berbilion-bilion tahun. Okay? Berbilion-bilion tahun dan masih macam gitulah kekal bentuk dia. Pasal tak ada benda yang ganggu dia. Tak ada angin. Pasal tak ada udara. Okay? Jadi bawah alam lah. Okay? Saya pun tak tahu mana kesan belahannya. Okay? Jadi tak boleh lah kita, kalau saya tak tahu memang saya kata tak tahulah. Okay? Banjaran bawah sikit. Banjaran sebelah bawah Banjaran ke? Bawah ni bawah Banjaran sini kot. Okey. Okey, Tuan Samsudin kita dia dah nampak bulan, dia nak mencerap bulan. Tu dia. Nanti boleh masuk dekat Facebook dia. Rasanya dia buat live kot. Okey, pun boleh sambung sana lah. Tengoklah. Bila saya dah surrender kat sini, kita passing kat orang lain lah. Passing baton. Okey. Mencerap bulan. Bulan ni lama ni, bulan separuh ni kita tahu kalau kita nampak bulan separuh, maknanya dia akan terbenam tengah malam lah. Okay? Jadi kita tak adalah nak buat live sampai tengah malam kan. Okay? Setakat mana yang mampu je lah. Sikit saja dan okay lah, dekat situ lah, lebih kurang kat situ. Lebih kurang kat situ. Okay, tak apa-apa, kita pergi tengok bulan tengah cantik. Kita pergi meneroka, kita zoom lagi dekat. Okay? Okey. Jadi ini adalah apa tu, permukaan bulan yang lebih dekat. Saya dah tambah lens. So, jadi dia punya focal length dia menjadi 1800 mm. Okey. Jadi ini lebih disebabkan cuaca semakin terang, jadi kita boleh zoom lagi dekat. Jadi kita boleh nampak lagi jelas lah. Tadi dia berawan, bila dia berawan memang saya jarang zoom dekat-dekat macam ni. Dia tak nampak terang. Okey. Okey, terima kasih menjalan-jalan. Okey, alhamdulillah. Minta maaf saya tak dapat menjawab mana kan, memang saya tak tahu. Okey, saya memang tak tahu dekat mana. Mungkin akan datang ada orang jumpa ke apa ke, bawah alam lah kan. Tapi setakat cerapan saya ni memang itulah dia, saya tak tahu kat mana. Okey. Jadi dia macam inilah ilmu falak ni, kadang-kadang tak semua orang tahu semua benda kan. Jadi kita lebih baiklah kita mengaku tak tahu daripada kita mengaku kita buat tahu kan. Bahaya tu kan, kita cerita kat orang benda yang kita tak tahu. Jadi entah benda yang kita cerita tu pun tak betul kan. Tu yang susah tu kan.
boleh tunjukkan bukti bulan memantulkan cahaya matahari dengan tunjukkan ada bayang di bulan. Itu kawah-kawah tu. Okey. Cuba lihat. Sekarang kita tengah zoom melihat daripada okey, kita tengok yang kawah atas ni. Sekejap. Saya ni atas sikit. Mula-mula kita tengok yang kawah tu. Saya cuba center je. Alamak, dah 6. Dia live FB ni dia delay lah. Jadi tak sempat nak stop. Okey, tak apa, kita tengok soalan ni. Okey, cuba tengok kepada kawah dia tu kat tengah-tengah ni kan. Ini adalah kawah yang ada dinding bulat dekat keliling dia. Kemudian kita lihat ada bayang-bayang sebelah bawah ni dan bayang-bayang sebelah atas tu. Bayang-bayang tu pun ikut menggerutu-gerutu kan, gerutu-gerutu. Dia adalah seperti mana kalau kita suluh torchlight pada permukaan tar jalan raya kan tak menggerutu, dia menggerutu kan. Kalau kita suluh torchlight daripada atas nampak putih, tapi suluh daripada tepi kita akan nampak dia menggerutu-gerutu. Pasal kita tahu, kenapa dia tahu menggerutu, pasal dia tak licin dan ada bahagian yang kena cahaya matahari, ada bayang-bayang dia. Ada bahagian kena matahari, ada bayang-bayang. Macam inilah. Sekarang ni sudut matahari tu datang daripada sudut sebelah bawah, daripada bawah. Jadi disebabkan sudut matahari tu rendah, jadi terkena bahagian banjaran yang sebelah sini ni. Okey. Dan bayang-bayang yang belakang tu bayang-bayang banjaran tu disebabkan matahari tu sudut macam ni, bayang-bayang kena jatuh kat belakang lah. Itulah bayang-bayang tu. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat kawasan ni, saya zoom keluar sikit. Okey, cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Okey. Ini nampak ini adalah sebuah banjaran 500 km. Cahaya matahari daripada bawah, disebabkan sudut matahari itu rendah, jadi bayang-bayang banjaran tu jatuh ke sebelah atas. Jadi kita boleh nampak dia punya banjaran, dia punya shadow tu kan. Jadi itu menunjukkan bahawa bulan ni dia bukan keluarkan cahaya, dia menerima cahaya pada matahari. Sebab kalau kita tengok bahagian atas bulan ni, jom bahagian atas ni kan gelap kan. Ni gelap. Jadi dia bahagian gelap ni dia tak menerima cahaya matahari lah. Dia masih malam lah. Dia masih malam. Bahagian yang terang dia dah siang. Okey. Kalau langit kita cantik esok, okey. Saya akan buat live lagi sekali. Cuba ingat bentuk banjaran ni. Cuba ingat bentuk kawah yang 3 ni. Kita akan kembali melihat benda ni, tempat yang sama esok. Dan kita akan dapat lihat perbezaan antara hari ini dengan esok. Kita boleh lihat sudut matahari makin tinggi, kita boleh lihat dia punya bayang ni makin pendek. Macam kita lah tengah hari kan. Bila Zohor, matahari kita, bayang-bayang kita paling pendek. Bila pagi dengan petang, bayang-bayang kita paling panjang. Sama macam tu dekat bulan. Okay? Jadi itulah dia, benda-benda macam ni kita kena tengok. Okay? Okay, sejak kecil minat ilmu falak, tapi masa tu sekolah tak ada alat nak tengok. Sekarang baru itulah dia masalah dia. Itulah kan. Dia kelab falak sekolah adalah kelab falak yang paling mencabar pasal aktiviti kena waktu malam. Jadi dah lah tu kena ada teropong kan. Tapi dia sebenarnya falak ni tak payah teropong pun. Okay? Dia ada ilmu falak, ada ilmu yang memerhati pergerakan alam, bentuk-bentuk alam. Tak semestinya teropong. Kalau ada teropong best lah. Okay? Kalau tak ada teropong, kita tengok benda lain lah, pergerakan matahari, bayang-bayang macam mana kan. Banyak benda lah. Tiba-tiba ada kilat sebelah timur, tengah hujan ke? Siapa-siapa yang berada sebelah timur tenggara daripada KL, belah-belah Seremban, tengah hujan di sana kan. Nampak kilat ni, takut je kat tiba-tiba ni kan. Saya ni duduk atas bumbung ni, bahaya ni. Hafiz mau masuk, dah makan dah makan nasi goreng. Virtual mode Atlas. Okay, bagus, software tu bagus. Okay, jadi kita kembali melihat sebelah selatan. Ni saya tengah gerak-gerak ni dah 6, tak boleh nak berhenti pasal dia delay kan. Jadi
Site tu betul-betul di Selatan Akademis di Banjaran. Okey. Okey, saya center kan. Dekat sini lah kot. Dekat sini. Saya punya teleskop ni bergerak. Teleskop saya ni tracking dia ikut malam ni, dia ikut suka dia je, dia gerak suka dia je. Nak tanya betulkah di bulan ada bekas bulan Tuan Abdul Rahman, Tuan Rahman saya baru masuk kot, tadi saya dah explain. Jadi berdasarkan apa yang saya buat cerapan bulan sebelum ni, dah bertahun-tahun ambil gambar, tengok bulan teropong semua tu, saya tak nampak, tak jumpa kesan rekahan dia. Okay? Jadi kalau ada orang yang share gambar rekahan tu, kalau boleh sharekan dengan saya. Tapi saya pernah terima gambar-gambar tu, dia menunjukkan macam ada rekahan, tapi bila cari tengok gambar bulan ni tak jumpa tempat dia kat mana. Jadi saya tak tahu betul ke tak gambar tu. Okay? Jadi wallahu alam. Okay? Wallahu alam. Saya ada komen tadi Tuan Rahman kita, saya ada komen tadi. Saya tengok bila nanti boleh, masih bila habis live nanti kan kita boleh ghostan sikit. Siapa dah tanya tadi tu? Okay, dia masa tu saya dah explain. Okay. Okay, kita menyelongkar ke sebelah selatan. Tengok banyak selatan ni sebenarnya dia kawah dia macam-macam tu. Jangan main. Okay. Dan saya cuba zoom sikit kawah-kawah ni. Dengan hanya melihat permukaan bulan ni pun kita dah dapat lihat kebesaran Allah SWT. Itulah bagi saya lah kan. Tengok ni pun dah cukup dah kan, macam mana Allah cipta benda ni kan, macam mana Allah cipta bumi ni kan. Kenapa rahmat Allah turun kat bumi. Kalau bumi Allah tak bagi turun rahmat, jadilah bumi macam bulan ni kan. Ada sebab bulan ada kat atas kepala kita ni kan, nak suruh kita tengok. Okay? Siapa yang ada teropong tu, tak kisahlah kecil mana teropong tu pun, halalah ke bulan. Memang kita akan nampak macam-macam. Okay? Macam-macam. Okay, ini dia dah mula kawasan selatan ni. Kawasan selatan ni memang berpinar mata nak kenal. Bayangkan setiap kawah yang kecil-kecil ni ada nama tau. Nama. Manalah kita nak tahu yang mana satu kan. Selalunya kalau kita nak kena pasti kawah-kawah ni, macam saya ambil gambar, lepas tu esok tengok balik gambar tu, tengok sebiji-sebiji apa nama kawah dia. Kalau macam sekarang ni memang terus tengok, memang tak mampu nak tahulah. Okay? Di luar kemampuan. Okay, kita tengok di sebelah sisi barat. Cuba perhatikan kalau kita tengok betul-betul saya cuba zoom sikit. Okay, kita boleh lihat sisi bulan ni pun tak rata tau. Dia tak licin. Dia nampak dia menggerutu-gerutu, dia naik turun kan. Menunjukkan bulan ni dia tak rata, dia tak licin. Permukaan dia tu macam kita lah, ada tanah tinggi, tanah rendah. Okay. Kita tengok sisi bulan tu pun kita dah nampak. Awan sudah datang. Okey, soalan, bagaimanakah keadaan bulan sebelum asteroid melanggar bulan? Adakah rata dan berdebu dan berbatu? Okey, menurut teori saintis mengatakan dulu bulan wujud disebabkan berlaku pelanggaran yang dahsyat. Objek sebesar planet Marikh ke atas bumi satu. Bumi masa baru nak wujud kan.
ada benda yang besar macam planet Mars, bukan planet Mars, macam planet Mars besar dia tu, langgar bumi dalam sudut yang sengit. Jadi langgar sudut yang sengit, sebahagian daripada bumi tu berkecai lah, pecah. Yang maintain jadi bumi lah, yang berkecai keliling tu, dia lama-lama dia melantun ke angkasa lepas. Tapi disebabkan bumi ni ada graviti, dia tarik balik keliling-keliling bumi, lama-lama habuk-habuk tu bercantum menjadi bulan. Jadi maknanya bulan ni adalah asalnya sebahagian daripada bumi. Itu teori. Jadi bila dia cantum balik, dulu dia macam itulah, dia berbatu-batu lah, berdebu semua kan. Jadi ketika tu zaman masa awal pembentukan sistem suria ni, memang banyak asteroid yang berterabur, sentiasa berlanggar-langgar bumi, berlanggar bulan. Jadi memang kena langgar je lah kerja dia, kan? Memang kena langgar je. Jadi rasanya tak mungkin kot dia masa mula-mula dia keluar tu licin, putih, bersih, tak kot. Memang dah keluar tu memang dah berkepuk-kepuk dah, berketul-ketul dia punya lubang dah. Okay. Oh, bawah malam. Okey, Farah, apa khabar? Okey. Sekarang ni kat mana ni? Kat UK ke kat Malaysia? Okey. Adakah kawah itu sama jumlahnya atau bertambah atau berkurang? Okey. Buat masa ini, zaman yang kita hidup sekarang ni zaman di mana jarang kita dapat lihat benda baru macam asteroid besar berlanggar. Jarang lah kan, yang lintas selalu lah kan. Jadi maknanya yang kita lihat bulan sekarang ni, itulah dia dia bentuk dia kekal ketika kali terakhir berlaku banyak pelanggaran berbilion tahun dulu. Saya ingat 3.8 bilion tahun dulu kalau tak silap. Ketika tu zaman tu banyak, lepas tu tak ada apa-apa, senyap, relax je kan. Zaman tu macam, selepas zaman tu tidak berlaku pelanggaran yang banyak. Jadi kita lihat ni adalah orang kata bentuk yang kekal seperti mana kali terakhir dia kena hentam 3.8 bilion tahun dulu. Tapi kadang-kadang ada orang bila dia tengah tu, macam inilah, dia tengah teropong bulan dia, tiba-tiba dia tengok dalam video dia tu ada macam cahaya dekat permukaan bulan. Ada. Okay? Jadi itu ada kes yang kita dapat lihat bukti bahawa ketika ni pun memang sedang berlaku ada benda yang jatuh kat bulan. Meteoroid kan, tapi dia meteoroid lah, benda yang batu-batu angkasa lepas ni. Jadi cuma kebarangkalian kita nak dapat merakam itu ialah very rare lah kan, tapi ada orang secara tak sengaja, okay? Setelah merakam, kalau Google lah macam apa tu panggil, like moon being hit by an asteroid captured on video contoh lah kan. Jangan tengok yang YouTube tu, tengok yang berita daripada website yang sahih lah. Ada 2-3 tahun lepas berlaku, dah beberapa kali dah berlaku, okay? Jadi dia berlaku. Sama juga kita pun memang sentiasa kena langgar oleh benda-benda kat angkasa lepas tu, meteoroid tu kan. Cuma disebabkan kita ada udara, jadi kita selamat. Allah cipta kita ada udara, ada bumbung atas kita ni, asteroid tu terbakar dulu sebelum jatuh kat kita, okay? Jadi itu yang kita kena faham lah, situasi dia. Okey. Okey, Sharifah, terima kasih. Itulah, saya minta maaf, saya tak dapat nak jawab sebenar-benarnya, okey. Kat UK Farah, itulah. Jangan kat US sekarang US tengah bergaduh-gaduh kat Minnesota kan. Dahsyat. Ingatkan dekat negara apa orang kata third world country je berlaku, tengok negara dia orang pun berlaku. Okay. Tu dia. Adakah okey. Kenapa bilangan bulan berbeza-beza dengan planet lain? Kenapa bilangan bulan berbeza-beza dengan planet? Adakah planet satu je bulan? Adakah planet satu je bulan, ada planet lain banyak bulan? Soalan pening kepala. Okey, tak apa. Saya faham soalan ni. Okay. Kenapa dia berbeza? Alam, saya pun tak tahu. Tapi memang dia macam orang kata, dia tengoklah keadaan macam mana planet tu terbentuk kan. Macam bumi ni, dia kata bulan kita terbentuk hasil pelanggaran. Venus dan Mercury tidak ada bulan disebabkan mungkin ia tidak berlanggar ataupun dia tak boleh nak memperangkap benda lain kan. Marikh ada 2 bulan, tapi bulan dia pun dikatanya mungkin asteroid yang terperangkap dalam graviti dia, ataupun ada juga yang mengatakan
2 bulan planet Marikh tu adalah hasil benda berlanggar planet Marikh. Benda tu berkecai, 2 yang paling besar tu jadi bulan dia. Okay. Mustari dan Zuhal adalah planet yang besar, gergasi. Cara bulan dekat sana terbentuk pun berbeza dengan cara bulan kita terbentuk, kan? Jadi dia berbeza-beza tau. Setiap satu planet tu dia bukan macam sama je, dia lain-lain. Jadi kalau kita study sistem suria kita ni, jangan kita sekadar study planet, kita study bulan bagi planet tu. Kalau kita study bulan bagi planet tu, meletup kepala kita tu. Pasal kita tengok setiap satu bulan tu pun berbeza-beza. Kita ada beratus-ratus bulan dekat sistem suria kita ni. Setiap satu tu sifat dia berbeza-beza. Jadi Masya Allah, kalau kita study tu memang lihat betapa unik. Macam kita lah manusia kan, Allah cipta manusia ni. Manusia sama ke? Tak ada, manusia tu lain-lain. Sama juga macam Allah cipta planet-planet dengan bulan ni kan, lain-lain perangai dia satu lain-lain, bentuk dia lain-lain kan. Jadi itulah kita kalau kita baca tu memang menakjubkan. Rasanya saya dapat jawab ke soalan tu InsyaAllah. Ustaz Khairul ada masuk dia Ustaz Khairul lah. Ini preview macam ni lah. Nanti kita buat macam ni nanti, tapi lebih detail lah. Adakah the dark Farah tanya soalan ni bahaya ni. Adakah the dark side of the moon sama dengan the light side of the moon? Soalan merangkap soalan perangkap. Bukan merangkap, soalan perangkap. Di bulan saya tunjuk balik bulan ni. Ada awan ni, ada awan nipis. Di bulan tidak wujud dark side, the dark side of the moon tidak wujud. Orang kata apa, the light side dia tidak, dia tak ada. Dia akan berlaku siang malam bulan ni, okey. Bulan tidak ada tempat yang kekal malam. Orang nak bayangkan belah belakang bulan tu adalah bahagian gelap, kita tengok bahagian siang. Tapi kalau kita tengok bahagian siang, kenapa nampak bulan separuh sekarang? Mana pergi yang separuh lagi satu tu? Kan? Jadi dia tidak ada apa? Tidak ada bahagian yang kekal selama-lamanya malam dan kekal selama-lamanya siang. Mungkin dekat bahagian kutub sikit, dekat celah-celah kawah kutub tu mungkin ada yang tak pernah kena cahaya matahari, tapi itu celah-celah kawah. Tapi hakikatnya memang macam tu lah. Tu tak ada bulan masuk, okey. Jadi hakikatnya adalah tidak wujud dark side dengan bright side. Jadi cerita Transformer tu, dia kata the dark side of the moon tu semua bohong, semua tipu tu. Dia nak mengajar falak tapi dia tak belajar falak. Dia nak mengajar falak kat orang tapi tak belajar falak. salah konsep macam tu Okey, insya-Allah. Okey, Mustaqim boleh kot jawapan tadi Tak maaf saya mungkin tak detail sangat, tapi itulah kalau kita study macam-macam best memang study best. Okey. Allah Akbar, nampak gayanya. Awan, mana datang awan ni? Awan tebal secara tiba-tiba. Okey. So kalau awan tebal secara tiba-tiba, nampak gayanya macam gini. Setakat sini sajalah live kita malam ni. Jadi kita pun dah live selama berapa lama kita live saya pun tak ingat. Tak jumpa sejam lebih Gerebuk sejam lebih dah. Okay. Jadi sebelum saya tamatkan ni, ada soalan nak tanya. Saya cuba tanya, kalau tak boleh saya memang tak boleh jawab. Ada soalan okey. Kenapa bulan dan planet elok je bentuknya bulat? Tu hal dia katakan terbentuk daripada pelanggaran. Pasal graviti lah. Bila benda besar, bulan dan planet ni adalah jisim yang besar yang ada graviti tengah-tengah tu, ada daya tarikan graviti tengah-tengah tu. Daya tarikan graviti itulah yang menyebabkan dia berbentuk sfera. Dia menarik diri dia tu. Dia menarik diri dia tu supaya yang bonjol-bonjol ni tarik bentuk sfera. Tapi kalau benda yang kecil-kecil macam asteroid kan, asteroid mana ada bentuk sfera kan? Pasal asteroid adalah benda yang jisim kecil, graviti dia lemah, jadi dia tidak mampu membentuk diri dia seperti sfera. So kalau dia melanggar, jadi macam bercantum sini, bertenggek sini, berketul-ketul kan? Tapi kalau dia bercantum makin lama makin banyak, dia langgar tapi tak hancur, dia bercantum sampailah satu ketika
jisim keseluruhannya begitu kuat, graviti keseluruhan dia makin kuat, dia boleh membentuk diri dia menjadi bulat, sfera. Okay. Jadi kita tengok meteoroid, asteroid, komet, semua kecil-kecil, tak bentuk sfera pasal jisim dia kecil, graviti dia lemah. Tapi bila masuk bab bulan, bulan yang kecil pun, bulan yang halus-halus pun, dia tak bentuk sempurna sfera. Cuba Google moon of Saturn. Ada beberapa bulan dekat planet Saturn, Zuhal, bentuk dia macam UFO. Dia tak bulat, bentuk UFO. Dia ada sebab dia lah kan. Tapi dia adalah bulan yang belum cukup jisim untuk bentuk betul-betul bulat. Dia ada lonjong sikit. Tapi bila bulan tu dah makin besar, dia akan bentuk sfera. Okey. Itu sifat-sifat alam benda-benda macam ni. Okey. Kilat dah menyambar. Hujan lebat kat Seremban Okey. Okeylah. Tuan Abdul Rahman kita harap dapat soalan InsyaAllah saya dapat jawab macam tu lah. Okey, jadi kalau tak ada, saya akhiri dulu pasal nampak gayanya macam awan dah datang, bulan pun dah hilang, kilat pun dah mula menyambar sebelah timur ni. Rasanya itu Seremban tu. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi menemani saya pada malam ni. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak maklumat berkenaan dengan bulan. Malam ni kita terhubung bulan ya, kita terhubung benda lain. Kalau siapa yang pernah join live saya sebelum ni, kita ada terhubung galaksi, terhubung bintang, gugusan bintang, kluster-kluster bintang kan. Jadi kita tengoklah bentuk, gantung pada keadaan cuaca lah, keadaan cuaca Jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mendengar. Minta maaf kalau saya tidak dapat menjawab semua soalan kan. Itu adalah kelemahan diri saya juga, tapi yang hebat-hebat yang atas tu adalah ciptaan Allah SWT. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, ada soalan lagi tak? Saya scroll dulu. Okay. Farah Zainul ni dia belajar astrofisik main ni. Okay. Itulah bila nak balik Malaysia ni, itulah hari tu saya pergi UK tak kesampaian, kaki sakit ni pasal kan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Abdul Rahman, terima kasih Sharifah, Dalila, terima kasih Farah, Arif, Ustaz Khairul, Mustaqim, Ina, siapa lagi? Siapa lagi yang online sebelum ni? Ada tadi Hafiz kan, yang ada tanya-tanya soalan sebelum ni semua. Daknam ada lagi ke tak? Tuan Samsudin, Hasna, Rosyawati, ramai lagi lah. Okay. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Duduk di rumah dan bulan pun dah keluar balik. Saya tak nak percaya lah, saya dekat celah-celah bulan tu ada kawan, ada awan. Okay. Jadi duduk di rumah, mudah-mudahan kita doakan agar COVID ni terus hilang, kita selamat dan kita boleh mencerap sekali lagi beramai-ramai, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good night. Bye-bye.